Sering kita dengar ajaran Wahabi kan. Ajaran Wahabi adalah perkara yang lebih bahaya daripada Syiah. Sering kita dengar Syiah tu apa, Wahabi tu apa. Kita sentuh sedikit. Syiah sudah nyata, sudah jelas dia keluar daripada Islam. Adapun Wahabi ini yang paling bahaya sekali, yang mana kita tak perasan, tak sedar bahawa di sebaliknya memesongkan orang awam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sayyidil mursalin, abdihil mustafa wa nabiyihil mujtaba wa rasulihil murtada, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alayya hikmataka wanshur 'alayya min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk makluman malam ni saya menggantikan Ustaz Syahrizan. Beliau ada urusan, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau insya-Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita peluang untuk hadir datang ke rumah Allah. Inilah anugerah yang dicari-cari oleh para malaikat. Dalam satu hadis, Nabi SAW beritahu, Allah ada khaskan satu jemaah malaikat, yang mana malaikat ini mereka akan mencari-cari majlis ilmu. Khas kerja malaikat ini adalah mencari-cari majlis ilmu yang didirikan di mana-mana sahaja tempat. Lalu apabila satu malaikat telah menemui majlis seperti ini, majlis yang mempelajari tentang ilmu, maka malaikat tersebut akan memanggil-manggil rakan-rakan malaikat yang lain, sehingga mereka akan berhimpun duduk sekali dan mereka akan berbondong-bondong sehingga ke langit Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama peserta yang hadir duduk dalam majlis ilmu seperti ini akan disebutkan di hadapan Allah. Tanda penghargaan dari Allah terhadap malaikat-malaikatnya, bahawa si fulan sedang menimba ilmu, si fulan sedang mendengar ilmu, sedang menuntut ilmu. Sebab itulah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Atau kama qala Rasul. Nabi SAW beritahu, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang hamba, Allah inginkan kebaikan kepada seseorang hamba, nescaya Allah akan berikan kefahaman agama kepadanya. Tanda bukti yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada kita, Allah akan mudahkan perjalanan kita untuk menuntut ilmu, memahami ilmu, fokus dalam mendengar ilmu. Itu adalah satu tanda dan alamat
yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang hamba tersebut. Satu hadis dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, barang siapa yang berjalan satu jalan untuk menuntut ilmu, jalan pergi menuju untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, sahhalallahu lahu, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan antara mereka yang niat keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu. Jalan mereka tersebut adalah Allah akan gantikan jalan tersebut, dipermudahkan jalan mereka menuju ke syurga Allah. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, seseorang yang keluar daripada rumahnya semata-mata niatnya untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya dia seumpama berada di jalan Allah, fi sabilillah. Dia berada di medan jihad, di medan pertempuran, hatta yarji', sehinggalah dia pulang daripada menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan keluar daripada rumah, datang ke masjid, datang ke surau, semayang. Kita datang semayang maghrib. Setelah maghrib, kita duduk sebentar semata-mata untuk menimba ilmu, mendengar ilmu. Itulah ibarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan mereka. Mereka ni sedang berjihad, sedang berada di jalan Allah, kelebihannya. Seperti yang kita maklum, mereka yang berada di jalan Allah, yang berjihad menentang puak-puak musyrikin semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, kalaulah mereka ditakdirkan mati syahid di jalan Allah, tiada lagi yang selayak untuk mereka melainkan syurga. Sebab itulah Nabi SAW sangat menghargai, dan Allah Ta'ala sangat menghargai mereka-mereka yang merendahkan diri mereka untuk mencari, menimba ilmu, untuk menghilangkan kejahilan daripada hidup mereka. Maka Allah akan mudahkan perjalanan untuk mereka ke syurga, dan ganjaran mereka seperti seolah-olah mereka berada di medan pertempuran jihad. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang Islam. Nikmat yang besar di antara nikmat dunia, nikmat akhirat adalah nikmat Islam. Berapa ramai orang yang mana umur mereka sudah mencapai 60-70 tahun. Ada yang Allah berikan umur bonus 100 tahun lebih, tapi mereka belum dapat Islam. Syukur kita kepada Allah dengan ungkapan Alhamdulillah. Setiap bangun kita daripada pagi, Nabi ajar baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana ba'dama amatana, Zat iaitu Allah yang telah menghidupkan kami daripada kematian yang kecil. Nabi SAW ibaratkan bahawa tidur itu adalah mati yang kecil. Syukurnya kita kepada Allah, Allah masih berikan kita nafas, roh, masih berada dalam jasad kita, bangun kita daripada kematian yang kecil. Syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Kerana berapa ramai saudara kita yang di luar sana, Allah beri mereka kesempatan untuk tidur, dan tidur selama-lamanya, tidak bangkit daripada tidur, tidak bangun daripada tidur. Sebab tu kita selalu sering syukur kepada Allah. Allah masih berikan kita nikmat kehidupan. Antara nikmat yang besar adalah Islam. Nikmat yang mana sahabat-sahabat mereka sangat menghargai nikmat ini, berbanding nikmat kehidupan, keseronokan dunia, nikmat dunia. Allah berikan nikmat Islam, itu nikmat yang paling mereka hargai.
dan mereka jaga dengan gigi geraham mereka. Maksudnya mereka jaga sungguh-sungguh Islam ni. Sebab mereka dapat Islam penuh dengan pengorbanan. Sahabat, mereka dapat Islam penuh dengan pengorbanan. Mereka diperangi. Sebelum mereka dapat Islam, mereka diperangi. Lalu mereka ditawan, diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Setelah 3 hari, mereka sejuk, hati mereka lembut. Tengok akhlak para sahabat yang berjalan di dalam masjid, dalam rumah Allah, Masjid Nabawi. Terus mereka kata, kami nak anut Islam, kami nak ikut Islam. Kerana akhlak yang dipamerkan oleh sahabat di hadapan mereka-mereka yang ditawan ketika perang di zaman Nabi SAW. Jadi apabila mereka menganut Islam, perjalanan mereka untuk mendapat Islam tu sangat susah. Apabila mereka dapat Islam, mereka akan pegang dengan gigi geraham mereka, pegang sekuat-kuatnya. Mereka sangat hargai Islam kerana Islam yang mereka dapat penuh dengan pengorbanan. Berbeza dengan kita pada zaman ini, pada usia kita, zaman kita, kita dapat Islam dengan sebab orang panggil keturunan. Kita punya nenek moyang kita sudah Islam, ayah kita, ibu ayah kita Islam, alhamdulillah. Lahirnya kita diazankan telinga kanan, iqamat telinga kiri, lahirlah kita menjadi seorang Islam. Sebab itulah kita kurang menghargai nikmat Islam. Kita tidak sedar bahawa Islam itu adalah nikmat yang sangat agung, yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga hari-hari. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala aturkan jadual untuk kita. Adanya salat 5 waktu, adanya bacaan Al-Quran, adanya zikir-zikir, adanya waktu jadual yang diwujudkan, yang diterbitkan untuk kita menimba ilmu semata-mata nak menjaga kita punya Islam. Kerana Islam inilah sangat mahal. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata innal ladina, sesungguhnya orang-orang beriman yang mereka mengorbankan harta mereka dan diri mereka semata-mata untuk mengagungkan kalimah Allah, semata-mata untuk menjaga kalimah Allah, menjaga Islam. Tiada yang selayak bagi mereka kecuali Allah gantikan dengan syurga. Jadi sebab itulah Nabi SAW sering pesan pada sahabat, jaddidu imanakum, kata Nabi. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan sahabat, Nabi akan ulang perkataan ini, jaddidu imanakum. Wahai sahabatku, perbaharui iman kamu. Perbaharui iman kamu. Biqauli la ilaha illallah. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi, perbanyakkan ucapan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, maka insya-Allah iman kita akan dicas. Iman kita akan diperbarui, akan di-refresh. Maka dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan nabi-nabi. Nabi lebih kurang dalam 200,000 nabi. Setengah ulama mengatakan 124,000 golongan para nabi dan para rasul. Tidak terkecuali, maknanya terkecuali Nabi Ulul Azmi, Nabi yang mana 25 Nabi yang mereka Nabi dalam masa yang sama mereka adalah Rasul. Bukan semua Nabi adalah Rasul, bukan semua Rasul adalah Nabi. 25 Nabi sahaja yang kita wajib ketahui, wajib kita ingat, dan mereka Nabi dan juga Rasul. Kenapa Nabi dan Rasul begitu ramai diutuskan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana nak menjaga Islam. Nak menjaga Islam supaya Islam ini dia berterusan. Generasi ke generasi yang Allah utuskan Nabi-Nabi daripada Nabi kita Adam AS, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124,000 para nabi, para rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk menjaga kita punya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ibu puan dirahmati Allah, akhir zaman yang kita sedang jalani ini adalah zaman fitnah. Zaman fitnah. Kita sedang berada di zaman fitnah,
Dajjal. Di zaman fitnah Dajjal. 15 tanda-tanda fitnah Dajjal yang Nabi sebut sedang kita jalani sekarang, satu persatu. Tak lama lagi Imam Mahdi akan keluar. Tak lama lagi peperangan yang besar yang ketiga akan keluar. Jadi perkara ini kita pasti akan lalui. Pendek dan panjang umur kita, nak tak nak kita akan lalui fitnah akhir zaman Dajjal. Jadi perlu kita jaga akidah kita, pegangan kita. Bermacam-macam sekarang akhir zaman yang mereka telah wujudkan kononnya agama, kononnya ajaran yang bagus, yang baik. Hakikatnya dia adalah agama ataupun tak layak kita panggil agama. Pegangan yang sesat, pegangan yang menjerumus, yang menyelewengkan kita daripada agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Perkara yang paling penting, yang paling kita jaga daripada akhir zaman ini adalah mereka yang mana bertopengkan Islam, kan? Bertopengkan Islam. Nampak watak mereka Islam, nampak watak akidah ajaran mereka macam Islam, tetapi sebaliknya mereka ada unsur ataupun ada penyelewengan yang terselip, yang mana ditutupi, tersembunyi dengan sebab keilmuan mereka, tersembunyi dengan sebab pakaian mereka, tersembunyi dengan sebab kesunahan yang mereka amalkan. Jadi sebab itu kita berhati-hati. Perlu kita belajar ilmu akidah-akidah yang mana dibawa oleh ulama-ulama kita, mazhab Asy'ari wal Maturidi, kan, yang mana mereka telah menyusun ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disusul galurkan oleh para ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Sering kita dengar ajaran Wahabi, kan. Ajaran Wahabi adalah perkara yang lebih bahaya daripada Syiah. Sering kita dengar Syiah tu apa, Wahabi tu apa. Kita sentuh sedikit. Syiah sudah nyata, sudah jelas dia keluar daripada Islam. Adapun Wahabi ini yang paling bahaya sekali, yang mana kita tak perasan, tak sedar bahawa di sebaliknya memesongkan orang awam, memesongkan kita yang ilmu kita yang sedikit ini. Perlu kita berhati-hati perkara ini. Bila kita pelajari dalam kitab Hasyiah Sawi bahawasanya ada perkara yang mana perlu kita berhati-hati, yang mana mereka berpegang, bertanggapan bahawa Allah itu bertempat. Biasa kita dengar, kan, Allah itu bertempat, Allah itu tempatnya, kedudukannya di langit, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada suara, kan. Jadi ini perkara yang bahaya sebenarnya. Bila kita tak menuntut dan bila kita tidak pelajari, habis kita. Kita akan terhanyut dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Bila kita pelajari bahawa ada dua bahagian yang kita perlu rujuk dan perlu kita tengok. Pertama dipanggil mujassimah sarihah, yang kedua mujassimah ghairu sarihah. Ada dua bahagian. Satu bahagian yang jatuh terus kepada kafir, kepada kufur. Satu lagi dianggap fasik, pelaku dosa besar. Sebab tu kita tak boleh sewenang-wenangnya kita menghukum orang, awak, kamu telah kafir, kamu telah keluar Islam. Tak boleh. Perlu kita kaji dulu, tengok kepada pegangan dan pemahaman dia. Satu, bila kita tengok ada satu ajaran dipanggil mujassimah ghairu sarihah. Mereka yang mentajisimkan Allah. Mereka yang menganggap bahawa Allah ada jasad, Allah ada anggota badan, tapi ghairu sarihah, tidak jelas. Tidak jelas. Contoh, dia kata dia menggunakan menafsirkan ayat yang mana Allah firman dalam Quran suratul Muhammad ataupun suratul Fatah, kata Allah, wa huwal ladzi yadullaha fawqa aydihim. Kalau kita pandang dari segi makna, bahawa makna dari segi zahir maknanya adalah yadun, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka ini beranggapan bahawa, kata mereka, tidak perlu kepada takwil, tidak perlu kepada penafsiran. Kenapa nak perlu takwil? Yadullah, tangan Allah.
Kenapa nak kata lagi, nak takwil lagi, nak tafsir lagi? Dah Allah kata Allah ada tangan, tangan Allah adalah, kan? Dia kata. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah, tak elok kita tak cakap macam tu. Tak sopan kita cakap Allah ada tangan. Laisa kamislihi syai'in. Laisa kamislihi syai'. Tidak tidak serupa Allah Taala dengan apa-apa sahaja makhluk, apa-apa sahaja anggota. Tapi mereka ni kata Allah ada tangan dan tak perlu kita perincikan bagaimana bentuk tangan Allah. Ada golongan yang berpahaman macam ni. Saya selalu jumpa di Arab kan. Di Arab, maksudnya orang Arab yang duduk di sini di Malaysia. Dan bila kita, masa tu saya dijemput Imam Tarawih kuliah di Batu Sembilan, Masjid Kuning sana. Saya jumpa ada orang Arab yang mana saya tak sangka dia berpahaman seperti ini. Dia kata Allah ada tangan dan tak perlu kita perincikan bagaimana tangan Allah. Jadi saya terkejut. Saya kata, bila kita pelajari dan kita rujuk pada guru, rupanya orang mana mereka yang berpahaman seperti ini, mereka bertanggapan bahawa Allah ada tangan, tapi tak boleh kita perincikan bagaimana bentuk rupa tangan Allah. Ini dianggap fasid, dosa besar. Still dia kata bahawa Allah ada tangan, itu yang kita tak mahu tu. Allah ada tangan, itu yang kita tak mahu. Dan ini fasik, belum jatuh kepada kafir, na'udzubillah. Ada satu lagi pemahaman yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Ini jelas-jelas. Dia kata Allah ada tangan dan dia perincikan bagaimana bentuk tangan Allah. Allah ada muka, dia perincikan bagaimana muka Allah. Allah ada suara bagaimana. Jadi orang yang mana beranggapan bahawa Allah ada anggota dan mereka memperincikan bagaimana bentuk anggota Allah, ini jelas-jelas telah keluar daripada Islam. Jadi perlu kita hati-hati. Perlu kita hati-hati. Dan antara perkara yang mana sudah menjadi adat kita, orang Islam, sudah menjadi adat Melayu lah kita kata, adat Malaysia kita, adalah amalan-amalan yang dipanggil bid'ah hasanah. Yang memang Nabi tak buat, tak wujud zaman Nabi, tapi amalan itu baik. Amalan itu baik. Walaupun Nabi tak pernah buat tahlil. Tak pernah Nabi buat tahlil. Tak pernah Nabi buat Maulidur Rasul, tak pernah Nabi buat majlis Ma'al Hijrah. Tapi adakah perkara tersebut baik? Elok ke di pandangan kita? Apa pengisiannya yang kita pandang tu? Bila kita tengok elok sahaja. Tauziat semua baik, tahlil kan? Ada dipanggil. Kita tengok faedah dia. Pertama, faedah tahlil kita maknanya berkumpul. Berkumpul, eratkan silaturahmi, dan di dalamnya ada bacaan-bacaan Al-Quran. Di dalamnya ada penjagaan maknanya aurat lelaki dan perempuan. Tak ada masalah pun. Ada makan-makan kan. Itu semua sunnah tu. Jadi apa masalah tersebut? Apa masalah yang kita anggap bahawa di situ salah? Salah kita di sisi Islam. Walaupun Nabi tak buat, tapi unsur dalamnya, konsepnya baik, maka boleh saja. Bid'ah hasanah dipanggil. Dalam mazhab, maknanya dalam ahli sunnah wal jamaah kita kata ada dua kan. Maknanya ada dua. Satu bid'ah dalalah, satu bid'ah hasanah kan. Bid'ah perkara yang diwujudkan, diada-adakan, yang menyeleweng, itu yang kita tak mau. Yang konsepnya tak baik, tak elok, jangan kita ikut, jangan kita follow. Jadi ada sesuatu yang mana memang diwujudkan, diada-adakan, yang mana tidak wujud, tidak dibuat oleh Nabi, tetapi konsepnya bagus, maka boleh kita laksanakan, boleh kita buat. Tahlil contohnya, sambut Maulid Nabi kan? Sambut Maulid Nabi. Banyak lagi perkara-perkara yang mereka anggap ini sesat, ini tak boleh, ini masuk neraka dan sebagainya. Tak elok macam tu deh. Jadi perlu kita hati-hati, perlu kita mendalami. Sebab tu hati-hati kita, mereka yang mana berpahaman macam ni, boleh kita berkawan. Tak elok kita putus. Boleh kita berkawan, tapi segi akidahnya jangan kita berkawan. Akidahnya jangan kita sekongkong. Sebab tu perlu kita belajar ilmu-ilmu seperti ini. Mana ahli sunni, ahli sunnah yang sebetulnya, mana yang sebaliknya. Sebab itulah selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma sabbitni, ataupun Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa Nabi. Ya Allah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah kekalkan hati kami dalam agamamu dan
ketaatan terhadap-Mu ya Allah. Selalu kita doa. Nabi minta kita doa supaya Allah kekalkan hidayah dalam diri kita. Itu yang paling penting. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering doa ni. Allahumma ikhtim li bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami mati yang baik. Wala takhtim alayya bisu'il khatimah, ataupun alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan kau matikan kami, akhiri hayat kami dengan kematian yang buruk, kematian yang jelek. Berdoa kepada Allah sering. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala susun elok dah, susun molek dah. Maknanya kita punya orang Islam, kita punya maknanya ajaran kita Islam, syariat kita adanya solat, penjagaan akidah kita 5 waktu daripada subuh ke zuhur, zuhur ke asar ke maghrib, hinggalah zuhur subuh kembali. Itu salah satu cara supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga akidah kita, jaga hidayah yang ada dalam diri kita. Sebab tu sering kita asuh anak-anak kita ni, asuh anak-anak kita daripada kecil lagi, mereka dididik dengan agama yang sempurna, ajaran Islam yang sebetul sebaiknya. Jangan kita sewenang-wenang tanpa kita kaji, tanpa kita rujuk tempat pembelajaran tersebut, kita main hantar je. Kita tengok dulu. Kita tengok feedback bagaimana. Ustaz-ustaz kita tanya dulu, tempat ni okey ke tak? Ustaz-ustaz di sana okey ke tidak? Bukan kita nak tengok buruk, tapi kita nak yang terbaik buat anak-anak kita, generasi masa depan kita. Supaya mereka ini menjadi pelapis kepada kita dan kepada ustaz-ustaz ulama-ulama kita. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, antara tanda-tanda kiamat, antara tanda-tanda kiamat adalah biqabdil ulama. Biqabdil ulama. Allah akan angkat, Allah akan wafatkan ulama-ulama. Satu persatu ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita akan meninggal, akan wafat. Sekarang ni zaman kita dah sering kita dengar, ustaz tu, ustaz sekian meninggal, ustaz sekian wafat, ustaz sekian wafat. Itu tanda-tanda Allah angkat, cabut ilmu. Allah angkat ilmu dengan Allah angkat ulama-ulama kita. Sebab itulah perlunya adanya mereka-mereka, anak-anak kita ni yang mereka menuntut ilmu. Kalau anak kita Masya Allah ramai, Allah kurniakan zuriat yang ramai, kita bagi adil. Anak ni maknanya mencari ilmu dunia, yang ni mencari ilmu akhirat, supaya seimbang. Ada pelapis keluarga kita, ada pelapis ulama-ulama kita. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, perkara yang boleh menjaga Islam dalam dunia ni, antara perkara yang boleh menjaga hidayah ataupun agama Islam menjadi kuat, ada 2 perkara. Pertama, ada orang yang sering menyebarkan ilmu, ada orang yang sering menyampaikan ilmu. Yang kedua, ada orang yang sering menuntut ilmu, menimba ilmu. Ada guru, ada pelajar, ada penuntut, insya-Allah agama Islam kita akan kekal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, la taqumus saa'ah hatta la yuqal fil ard Allah, 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 kan. Tidak akan berlaku hari kiamat, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga tiada lagi orang yang mengucap ungkapan Allah, Allah, Allah. Maksudnya paling akhir, kalau dekat dunia ni seorang dah tak kenal Islam, seorang dah tak kenal siapa itu Allah, tak kenal apa itu salat, tak kenal apa itu Al-Quran, sehingga ungkapan Allah pun sudah tiada, ketika itu tibanya masa hari kiamat Allah akan mulakan. Sebab itulah perlunya ada orang yang memperkenalkan Islam, memperkenalkan syariat Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya guru-guru kita dan adanya mereka-mereka yang menimba ilmu daripada guru-guru kita, supaya agama kita terjaga, supaya Islam kita terjaga, dipupukkan dalam hati-hati sanubari anak-anak kita dan kita semua. Alhamdulillah, sering kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita mati yang baik. Jangan kita lihat bagaimana bentuk kematian seseorang, kan. Jangan kita lihat bagaimana orang tu meninggal, kemalangan orang tu mati sekian keadaan. Kita lihat bagaimana akhirnya, bagaimana hujungnya. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW beritahu, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya Allah akan ambil kira amalan seseorang pada akhir-akhir hayatnya. Pada akhir hayatnya. Ada orang yang mana Masya Allah daripada awal hidupnya
sehingga akhir hayatnya baik, semua baik belaka kan. Selalu dalam ibadah. Kalau kita masuk dalam masjid, dalam rumah Allah, tak ada orang lain, dia je yang berdiri tegak sembahyang sunat. Dialah yang pegang Quran, yang baca Quran, suaranya ialah yang selalu kita dengar. Dialah yang sering senyum, jumpa semua orang baik je. Ada orang macam tu. Jadi sebab itulah dalam hadis Nabi kata, Allah akan mudahkan seseorang tersebut. Mana yassarallahu, Allah Taala akan mudahkan perjalanan seseorang tersebut ikut kepada takdir yang Allah susun kepadanya. Maksudnya, kalaulah seseorang itu ahli syurga, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju kepada syurga. Maknanya hidupnya akan mudah dengan maknanya dalam perintah Allah, mudah dalam mendengar nasihat, mudah untuk menimba ilmu. Perjalanan hidupnya sentiasa dipermudahkan oleh Allah. Perjalanan yang seolah-olah kita awal lagi dah lihat bahawa dia ahli syurga. Seseorang yang mana ahli neraka, perjalanan menuju ke neraka itu Allah akan mudahkan juga. Sekarang ini ceritanya kita tak tahu takdir kita apa, neraka ke syurga. Ada orang selalu persoalkan, dia kata, Ustaz kata Allah telah susunkan takdir, Allah telah tulis takdir setiap manusia 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis tu sahih. Ada satu hadis yang Nabi beritahu, Allah telah susun takdir 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maknanya syurga dan neraka Allah dah susun dah untuk siapa. Allah tetap untuk siapa. Kenapa? Ada soalannya, kenapa Allah Ta'ala ciptakan seseorang yang mana perjalanan dia, hujung dia pasti masuk neraka, tapi Allah still hidupkan dia dan hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan akhirnya dia mati pasti masuk syurga. Persoalannya, kenapa Allah nak masih hidupkan dia? Tidakkah di situ nampak macam na'udzubillah, macam nampak tidak adil kan? Dan satu orang tu pula hujung dia pasti masuk syurga. Kenapa orang itu dihidupkan lagi? Sebab hidupnya tu hujung dia pasti masuk syurga. Kenapa perlu dia melakukan amal kebaikan lagi? Hujung dia masuk syurga. Jawapannya, kamu sekarang ni tahu ke kamu ahli syurga, ahli neraka? Kita tahu ke kita syurga, ahli neraka hujung kita? Tahu ke takdir kita? Jadi oleh keranalah kita tidak tahu takdir kita ahli syurga ke ahli neraka, maka perlu kita layakkan diri kita menjadi ahli syurga. Layakkan diri kita untuk menjadi ahli syurga dengan kita sentiasa beramal, sentiasa berada dalam landasan perintah Allah. Tengok Sayyidina Abu Bakar ataupun 10 orang yang mana Allah Ta'ala telah kirim salam kepada mereka, dan 10 orang yang Allah telah jamin syurga kepada mereka. Antaranya sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan salamku melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Sesungguhnya aku sangat suka kepada Sayyidina Abu Bakar punya pengorbanan. Aku suka. Sampaikan salam aku kepada Sayyidina Abu Bakar melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun alaihi salam beritahu kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah kirim salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Allah kirim salam kepada orang yang masih hidup, manusia macam kita. Abu Bakar cuma beza jauh dengan kita, segi amal, segi pengorbanan, segi ibadah, segi takwa sangat jauh. Allah kirim salam kepada seorang yang hamba yang masih hidup. Kita, kehidupan kita normal biasa. Kalaulah ada satu orang yang bernama, maknanya ada nama lah, datuk ke, lebih tinggi lagi menteri ke. Tiba-tiba ada satu orang perantaraan yang mana dia pun berpangkat tinggi. Dikata pada kita, imam, datuk sekian ataupun menteri sekian kirim salam pada kamu. Kirim salam pada awak. Rasa agak-agaklah apa perasaan kita pada ketika itu? Mesti kita akan rasa sayalah orang yang paling hebat. Sayalah orang yang paling happy sekali. Sebab orang yang berkedudukan tinggi, berpangkat tinggi, ada nama, kirim salam pada saya. Ini Allah. Allah, Raja segala Raja. Raja segala Raja yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang mentadbir urusan kita, yang mengurus segala kita punya masalah pada urusan kita. Allah yang mengatur rezeki kita.
yang memberi kesihatan kepada kita, kirim salam kepada satu orang manusia yang mulia, yang masih hidup, belum mati lagi, masih hidup, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kerana takwa Abu Bakar, ibadah, pengorbanan Abu Bakar terhadap agama Allah sangat tinggi, Allah kirim salam. Nampak tak? Okey, satu kita nak tengok, walaupun begitu dan Nabi telah beritahu kepada Abu Bakar bahawa Abu Bakar fil jannah. Ada satu hadis panjang, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair, Abdullah, ada beberapa sahabat, 10 orang sahabat yang mana Nabi sebut dalam hadis yang panjang bahawa Abu Bakar ahli syurga, dalam syurga, Umar ahli syurga, Osman ahli syurga. Mereka masih hidup lagi, tapi Nabi telah sampaikan kepada kita, kepada mereka bahawa kamu nanti masuk syurga, kamu akan masuk syurga. Dalam keadaan sekian, tengok, dalam keadaan walau keadaan macam tu sekalipun, Abu Bakar yang Allah kirim salam kepada beliau dan beliau telah dijamin syurga, still lagi, tetap lagi Abu Bakar kata, alangkah baiknya kalau saya menjadi sehelai bulu roma di badan orang beriman, di badan seorang orang beriman. Dia kata, sebab orang beriman ini pun sendiri sudah mulia. Kalau saya jadi salah satu di antara helaian bulu roma dia pun sudah cukup hebat dah saya. Dan dia kata, kadang-kadang Abu Bakar kalau dah dia berjalan di satu tempat yang nampak ada burung-burung yang berterbangan, dia akan berkata, alangkah baiknya kalau saya menjadi salah satu ataupun salah seekor daripada burung-burung yang berterbangan ini. Kalaulah dia mati, habis, tiada lagi penghisaban, mati begitu. Kadang-kadang Abu Bakar akan kata, As-Siddiq, kalaulah saya menjadi binatang, salah seekor di antara binatang-binatang ternakan, apabila dia mati dimakan, habis, tiada lagi penghisaban. Nampak? Orang yang seperti ini masih lagi tawaduk, masih lagi berendah diri, yang sudah dijamin syurga, yang Allah kirim salam kepada beliau, masih lagi dia berkata, alangkah baiknya saya menjadi sekian, alangkah baiknya. Maknanya dia masih lagi mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan penerimaan daripada Allah. Jadi kita lagi ni, kita yang tak pasti ni. Ini cerita kita, saya dan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, yang kita tak tahu apa nasib kita di masa akan datang nanti. Maka perlulah kita layakkan diri kita untuk menjadi ahli syurga, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan, sebab itulah Nabi kata, seseorang itu dia akan mati mengikut kebiasaan apa yang dilakukan sepanjang hidupnya. Satu orang itu dia akan mati akhir hayatnya mengikut keadaan apa yang sering dilakukan ketika hayat hidupnya. Kalau kita hayat hidup, sering bersedekah, sering bertahajud, sering berdamping dengan Quran, sering menimba ilmu dalam majlis-majlis ilmu, sering berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk Allah, insya-Allah kita akan mati dalam keadaan sekian. Na'udzubillah sebaliknya, kalau seseorang tersebut hidupnya dibelenggu dengan dosa dan maksiat, tak habis-habis, asal buat hal je muka dia kan, asal naik namanya di muka dia kan. Jadi na'udzubillah, takut-takut dia mati dalam keadaan sekian. Walau bagaimanapun kita hidup, jangan suka judge orang, jangan suka hukum orang. Kau ni macam ni, kau ni macam ni. Boleh nasihat, boleh tegur yang dan nasihat yang kita berikan mesti ada hikmah, mesti ada caranya, cara hikmah. Sebab itulah Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, ud'u ila sabili rabbika, dalam surah Taha, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wahai Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili, ajaklah, dakwahlah kaum kamu, umatmu kepada jalan Allah yang betul, bil hikmah, dengan cara lemah lembut, bukan kekerasan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik-baik. Sebab manusia ni, naluri kita ni, bila kita diajak dengan cara yang lembut, yang halus, dengan cara yang elok, yang baik, insya-Allah kita boleh ikut, boleh follow kan. Kalau cara seseorang tersebut mengajak kita dengan kekerasan, dengan makian,
kata-kata yang kesat, kata-kata yang boleh mengguris hati kita, menjatuhkan maruah kita, lebih-lebih lagi na'udzubillah mengaibkan nama kita, itu lebih kita, mungkin orang tersebut akan makin jauh dengan Islam, makin tidak dengar dengan ajakan kita, nasihat kita. Boleh kita ajak, boleh kita nasihat, boleh kita tegur dengan cara yang dengan cara yang hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lantik kita di kalangan orang-orang yang mana sentiasa dalam landasan perintah Allah. Di mana kita berada, di tempat pekerjaan, ketika kita berada di jalanan, di mana-mana sahaja, Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sering ingat kepada Allah, takwa dengan Allah. Beza orang yang percaya dengan yakin. Percaya dengan yakin beza, tuan-tuan. Ada orang dikata, saya percaya awak kalau panah saya, kalau diletakkan apple di atas kepala saya percaya dan saya yakin mesti kena pada buah apple kan. Sebab dia hari-hari dilatih. Orang ini dia percaya dan dia yakin kalau di panah, mana di apple yang berada diletakkan di kepalanya, pasti tak kena pada anggotanya dan pasti kena pada apple. Kenapa dia yakin? Sebab hari-hari dia dilatih. Ada orang pula di tempat pameran yang ada pameran seperti ini. Nah, bila kita ajak dia ke depan untuk dijadikan tutorial, maknanya di panah, letak apple di kepala. Dia kata, saya percaya dia hebat. Saya percaya dia mahir dalam bidang memanah. Tapi saya tak yakin kalau kena pada apple. Takut-takut kena kepada kepala saya. Jadi beza percaya dan yakin. Yang kita mahu adalah percaya, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dan yakin bahawa Allah itu ada dan mati itu pasti, bahawa hari akhirat dan hari kebangkitan itu pasti wujud. Sebab itulah kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat awal lagi, allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman, mereka percaya dengan hari, dengan sesuatu yang gaib. Syurga gaib, Syekh. Tak pernah orang nampak syurga. Neraka pun gaib. Apa lagi? Kematian, negeri akhirat semua gaib. Tak pernah lagi orang yang mana pernah singgah alam apa? Titian sirat, pernah singgah alam mizan, tak pernah. Jadi alam tersebut gaib, tak pernah kita lalui. Sebab itulah orang beriman yang sebenar-benar iman kepada Allah, mereka memperakui, menyakini dan beriman kepada perkara-perkara yang gaib ini. Maka Nabi Allah Ta'ala beritahu, ulaika humul muflihun. Bila kita beriman dengan perkara-perkara yang gaib, dengan sebenar-benar keimanan dan kepercayaan kepada Allah, barulah Allah iktiraf kita, gelar kita sebagai orang-orang yang muflihun, orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan seseorang, kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dalam surah Ali Imran juzuk 4, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar. Ada dua tanda kejayaan seseorang. Kita berjaya kat dunia sementara. Awak ada pangkat sementara, mati ada pangkat tak ada dah. Awak ada harta, berapa lama harta boleh kekal? Mati tak ada dah. Nama awak Datuk, mati habis dah. Nama awak Pak Ustaz, habis dah. Imam, mati dah. Kalau mati datang, habis pangkat tu akan ditinggalkan. Tapi orang yang berjaya di sisi Allah dua tanda. Pertama kata Allah, faman zuhziha 'anil nar. Orang yang mana sudah terhindar, terlepas, terselamat daripada neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke syurga, faqad faz. Sudah cukup ini menjadi tanda bahawa kamu berjaya di sisi Allah. Apa dia tanda pertama? Terhindar dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke syurga Allah. Ini adalah alamat besar, tanda besar seseorang bahawa dia berjaya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita dalam hidayah. Allah rezekikan kita husnul khatimah, jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.